Kita saudara kita yang susah tu kita tak bantu. Lepas tu kita marah orang lain bantu dia. Yang duduk hospital yang tengah sakit nazak tu orang lain pergi ziarah, suruh mengucap ikut agama dia, mengucaplah ikut agama dia. Tapi kita apa kita buat? Nak dapat pahala mudah sangat. Singgah je hospital Tunku Fauziah tu, ziarah 2-3 katil. Bukan perlu ziarah semua. Ya, bayangkan kalau kita sakit, ada orang ziarah yang kita tak kenal, yang datang kepada kita, ya, kita tengah sakit. Dia kata Nabi SAW suruh ziarah orang sakit dan bacakan doa sekurang-kurangnya, tuhurun insya-Allah, sehat insya-Allah. Nabi suruh kita sentuh dia. Tapi jangan sentuh anak dara orang lah. Dan laki sentuh laki, yang perempuan sentuh perempuan lah. Ya. Saya nak sebut perkara ni bukan apa, sebab saya nak baca satu hadis tentang orang yang ziarah di antara satu sama lain. Ya. Iaitu, ya, hadis yang disebut dalam Jami' At-Tirmizi, hadis yang sahih. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Seorang lelaki menziarahi saudaranya di kampung yang lain. Ya, dia pergi nak ziarah saudaranya di kampung yang lain. Allah Ta'ala tahu perkara, Nabi cerita pada kita sebagaimana yang diberitahu oleh Allah kepada baginda. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malaka. Lalu Allah turunkan malaikat, ya, di tengah perjalanan dia. Ya. Falamma ata alaihi, bila malaikat tu datang kepada dia, malaikat tu mai tak adalah nampak sayap. Tak, malaikat dalam rupa manusia. Dan hamba Allah ni pun tak tahu itu malaikat ke manusia. Yang dia nampak manusia, manusia lah. Tapi lepas ni jangan pula ada yang nak habaq, tadi saya pergi ziarah orang sakit, ada malaikat jumpa saya. Tak ada. Itu tak betul. Ya, Nabi cerita fadilat dia. Lalu malaikat itu tahan lelaki ini. Malaikat itu tanya, aina turid? Kamu nak pergi mana? Lelaki ini menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku nak jumpa saudara aku dalam kampung ini. Ya, malaikat itu tanya, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha. Ya, apakah kamu nak menziarahi dia kerana mengharapkan suatu nikmat yang dia boleh bagi kepada kamu? Mai ziarah musim buah durian, memang harap bawa balik buah durian. Ya, malaikat tanya, apakah kamu ziarah ini kerana harap sesuatu nikmat yang akan dia bagi kepada kamu? Lelaki ini menjawab, la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Tak ada apa yang aku harapkan. Aku menziarahi dia kerana aku mencintai dia kerana Allah. Ya. Lalu apa kata malaikat itu? Ya, fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Kata malaikat, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, ingin memberitahu kepadamu sesungguhnya Allah sudah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara kamu. Subhanallah. Ziarah je. Ziarah kerana Allah. Ya, ziarah kerana kita cinta saudara kita kerana Allah. Allah cinta kepada kita. Zaman pemusuhan banyak sangat, kebencian banyak sangat. Macam mana kita nak hadapi? Kita wujudkan kasih sayang, kita wujudkan ziarah. Orang marah kat kita ke, tak apa, biar dia marah, hak dia nak marah. Tapi hak kita, kita ziarah, kita maafkan dia. Ya, kita dekatkan diri kepada Allah dengan menjaga ukhuwah dan persaudaraan. Yang ni yang kurang pada diri kita orang Islam. Ya. Yang terakhir sekali, yang keempat yang Nabi SAW sebut di dalam hadis ini, al-mutabazilina fiyya, orang yang saling, ya, orang yang saling tolong menolong kerana aku. Ya. Tolong menolong kerana Allah. Manusia ni biasa tolong orang kerana ada udang di sebalik batu, harapkan sesuatu. Sebab itu bila dia tolong orang, dia kecewa. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Dia harap orang tu balas, tak dapat apa. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Ya. Kalaulah kita harapkan Allah yang bagi sesuatu kerana kita bantu manusia, insya-Allah dunia akhirat kita dapat. Ya. Dan ramai manusia tak percaya benda macam ni.
Sebab kita sentiasa apa saja perkara kita kira kredit debit. Ada keluar mesti ada masuk, ada keluar mesti ada masuk. Sebab tu akhirat nanti tak dapat apa-apa. Dunia pun kita kecewa. Ya, kenapa kita buat sesuatu kita harap balasan dunia semata-mata. Kita lupa hukum alam yang Allah Ta'ala tetapkan. Siapa bantu satu makhluk, Allah akan bantu banyak lagi perkara untuk diri dia. Ya, sebab apa? Setiap bantuan yang kita lakukan kepada manusia lain itu merupakan sedekah, itu merupakan kebajikan, itu merupakan penghapus terhadap segala dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat hadis tadi, Nabi sebut tentang golongan manusia, orang yang saling mencintai, orang yang saling duduk bersama, orang yang saling menziarahi, orang yang saling tolong menolong. Ini membawa maksud dua jenis manusia. Ya, saling sama menziarahi, saling sama tolong menolong. Membawa maksud hidup ini kena pilih bila nak berkawan, kawan yang baik-baik. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i pesan kepada kita, Ashiril kiram ta'ish kariman wala tu'ashirul li'am fatunsat ilal law. Ya, bergaullah dengan orang yang mulia, nescaya kamu hidup mulia. Berkawan dengan orang pergi masjid, walaupun kita sekali-sekala pergi masjid, orang akan kata kita, alhamdulillah si fulan itu kaki masjid. Ya, dan jangan bergaul, kata Imam Asy-Syafi'i, dengan penjahat, nescaya kamu akan kena maki hamun. Sekali-sekala kita duduk dengan budak-budak lepak tepi jalan, dah tua duk lepak lagi. Padahal baru hari tu kita lepak, orang pun kata orang tua ni tak tahu mak kot. Ya, jangan bergaul dengan yang jahat, kerana kita akan termasuk dipanggil orang jahat. Ya, dia pergi jalan, tengok kawan dia duduk kedai nombor ekor, bukan nak tegur, sajalah nak bersembang, pergi masuk kedai nombor ekor. Orang lain tengok, Pak Mat dah beli nombor ekor pula. Dah dia tak beli pun, tapi sebab dia bergaul dengan yang beli nombor ekor. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW tunjuk kepada kita penghargaan baginda tentang cinta dan kasih kerana Allah. Bila para sahabat hijrah ke Madinah, apa Nabi buat? Nabi persaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Bukan cakap kosong, Nabi buat betul. Panggil setiap Ansar yang kaya dari kalangan Ansar, cari Muhajirin Mekah yang kaya, kamu duduk serumah, kamu saudara mara. Yang miskin, Nabi bagi duduk sama miskin. Yang berdarjat, Nabi bagi duduk sama berdarjat. Sebab apa nak bagi mereka duduk sama rata? Tapi yang Muhajirin Makkah ini yang datang semuanya apa kedana. Tak kiralah yang kaya, apatah lagi yang miskin. Antara yang Nabi SAW persaudarakan ialah Sa'ad bin Ar-Rabi' dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ar-Rabi' ni adalah sahabat Ansar yang kaya di Madinah. Ada 2 isteri. Abdurrahman bin Auf pun sahabat Nabi dari Makkah yang kaya-kaya. Tapi bila hijrah ke Madinah, sehelai sepinggang. Jadi apa yang berlaku? Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu, ya, dia tak ada hubungan nasab, tak ada hubungan keturunan, tak ada hubungan perniagaan dengan Abdurrahman bin Auf. Kerana dipersaudarakan oleh Nabi SAW, ya, Sa'ad pun mengasihi saudaranya itu seperti kasih pada diri dia sendiri. Dia kata kepada Abdurrahman, ya, aku ada 2 buah rumah, kamu pilih rumah yang terbaik untuk kamu duduk, ambillah. Ya, kalau kita, alhamdulillah, inilah cara bersahabat. Ya, lepas tu dia kata lagi, aku ada 2 isteri, kamu pilih yang paling cantik, aku ceraikan dia dan kamu kahwin setelah selesai iddah. Lagilah baik sahabat macam ni kan. Mana nak cari sahabat macam ni, ya.
Yang ketiga dia sebut, Abdul Rahman tak sempat jawab lagi. Aku ada banyak harta. Kita kira sama-sama, bagi dua. Kamu ambil separuh daripada harta aku. Subhanallah. Separuh nyawa kehidupan dia bagi untuk saudara dia. Sebab apa? Sebab kasih sayang yang Nabi SAW bagikan kepada mereka. Tapi apa jawab Abdul Rahman bin Auf? Apakah dia nak rumah tu? Apakah dia nak isteri sahabat dia yang dia offer tu? Hari ni bukannya dia offer, dia mengorat lagi isteri kawan dia. Ya. Yang ketiga, apakah dia nak separuh harta Sa'ad bin Ar-Rabi'? Tak. Dia pun ada maruah diri. Dia pun malu sebagai orang yang berdarajat. Dia kata kepada Sa'ad bin Ar-Rabi', ya, pinjamkan kepada aku 10 dinar emas. Petang nanti aku bayar balik. Ya. Bukannya minta banyak, ya, dan bukannya minta percuma, minta pinjam. Ya, Sa'ad pun bagi, sebab semua dah ditolak, itu saja yang diminta pun bagi. Ya, Abdul Rahman ni memang hebat perniagaan dia. Dia gunakan duit yang sedikit itu, dia pergi ke kawasan pinggir kota Madinah, beli 2-3 ekor kambing, ya, dengan harga yang murah, masuk ke pasar Madinah, jual ikut harga pasaran, untung sekali ganda. Petang tu dia bayar balik hutang kepada Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu. Ya, mereka bersaudara, tapi mereka tak ambil kesempatan atas persaudaraan. Ya, kalau kita ada masyarakat macam ni, subhanallah, ya, saling tahu, menjaga hubungan di antara satu sama lain, persaudaraan kerana Allah. Mus'ab bin Umair, bagi saya 5 minit lagi, nak ada sikit lagi. Ya, saya tahu semua lapar. Sebab dah habaq tadi nasi biryani. Ya, toke nak bagi makan pun dah duduk tak tentu arah. Nasi Arab pula. Ya. Sahabat Nabi yang lain, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Bila kita sebut Mus'ab ni, subhanallah, ya, anak orang kaya. Mak dia hartawan wanita paling kaya di Makkah. Bapa dia dah lama meninggal dunia. Masuk Islam umur 17-18 tahun. Muda sangat, anak orang kaya. Kata para sahabat Nabi SAW, tidak ada seorang anak muda di Makkah pada zamannya yang lebih hebat daripada Mus'ab. Dari sudut cantik bajunya, wangi-wangiannya, hebat kenderaan dia, baik tutur kata dan gaya gahnya dia, anak orang kaya. Ya. Bila dia masuk Islam, mak dia ambil semua. Tak berjaya gugat Islam dia. Mak dia pun mogok lapar. Ya, dia tak peduli. Sehingga satu hari mak dia kata, mati mak hari ni tak makan kerana kamu tak nak keluar daripada Islam. Mus'ab dah tak boleh nak kata apa, dia keluar satu perkataan, demi Allah wahai ibuku, kalaulah ibuku ada 100 nyawa, Allah tarik satu nyawa itu depan mataku, kerana nak suruh aku keluar daripada Islam, aku takkan keluar daripada Islam. Dengar macam tu, mak dia pun fed up, tak boleh nak layan budak ni. Hari dia meninggal dunia, gugur syahid dalam perang Uhud. Ya, dalam perang Badar, bukan dalam perang Uhud, ya, dalam perang Badar pula. Dalam perang Uhud, Mus'ab gugur syahid. Nabi SAW mengalirkan air mata. Sebab apa? Jenazah dia tak cukup kain kafan. Ya, tarik ke bawah muka nampak, tarik ke atas kaki nampak. Nabi menangis. Sebab apa? Nabi ingat waktu dia muda dulu. Anak muda yang hebat, anak orang kaya yang cukup dengan kesenangan dunia, tapi kerana Allah dan Rasul dia tinggalkan semua itu. Sewaktu dalam perang Badar, Mus'ab, ya, sebelum berlaku hijrah, dialah utusan pertama Nabi ke Madinah. Jadi perisik utama Nabi SAW, umur hanya 18 tahun. Sebab tu kadang-kadang yang muda-muda macam ni yang senang nak diatur sebenarnya. Bukan nak kata yang tua tak boleh, ya, dia lebih cerdik sikit. Ya, Nabi hantar dia ke Madinah dengan satu saja kerja, iaitu mengajar penduduk Madinah baca Quran. Satu kerja je. Ya,
Dan dia faham arahan Nabi itu artinya setiap satu rumah orang Madinah mesti ada yang boleh baca Quran. Sebelum boleh baca Quran, apa patut buat? Kena masuk Islam dulu. Artinya target kerja dia mesti setiap rumah itu ada orang Islam dan dia berjaya. Ya. Berlaku perang Badar antara orang Madinah dengan penduduk Makkah. Di antara tawanan perang Badar itu ialah adiknya, ya, yang bernama Abu Aziz. Ya. Ya, adiknya bernama Abu Aziz. Anak orang kaya, diikat sebagai tawanan perang. Ya, diikat sebagai tawanan perang. Bila berlaku begitu, orang pun tak beranilah nak tunjuk kat dia kan. Tentulah dia kesian dengan adik dia sendiri. Tiba-tiba nak tutup tu terjumpa juga oleh Mus'ab, adik dia Abu Aziz itu sedang diikat sebagai tawanan perang. Lalu apa kata sahabat-sahabat yang lain? Ya, mereka fikir agar nak longgarkan sikit ikatan tu. Malu Allah lah dengan Mus'ab. Tapi Mus'ab tegur, pasal apa kamu nak longgarkan ikatan dia? Ikat lagi kuat, dia kata. Sesungguhnya mak dia orang kaya, kita nak minta tebusan lagi mahal daripada dia nanti. Padahal saudara dia. Tapi kerana konsep cinta dan benci kerana Allah, dia kata ikat lagi kuat, lagi banyak ikatan. Dia kata ini anak orang kaya, mak dia kaya ni, kita nak tagih daripada mak dia lagi banyak tebusan nanti. Ya, bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sebut cinta dan kasih kepada Allah, para sahabat Nabi SAW dalam perang Uhud, Nabi tunjuk kepada mereka bagaimana untuk tunjukkan cinta dan kasih. Yang gugur syahid perang Uhud sekitar 70 orang, Nabi kebumikan satu liang itu 2 atau 3 orang satu liang. Nabi tanya, apakah mereka berdua ini bersahabat baik atau tidak? Yang karib Nabi letakkan sama. Dia tarik mana yang paling rapat antara satu sama lain, agar kata Nabi SAW, mereka bersahabat di dunia, mereka juga bersahabat sehingga ke hari akhirat. Dan akhir sekali yang ingin saya sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah suatu hadis yang mungkin darajah dia tidaklah sampai kepada darajah yang sahih, tetapi cukup baik untuk menjadi renungan kepada kita. Hadis ini disebut oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, bahawa 2 hamba Allah berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Ya, saya rasa saya pernah sebut di dalam beberapa majlis, tapi elok bila kita sebut soal persaudaraan tentang manusia. 2 hamba Allah sedang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, berdiri dihisab, dinilai amalan mereka. Lalu berkata seorang daripada mereka, ya Rabbi, khuzli mazlamati min akhi. Hamba yang seorang ni berkata, wahai Tuhanku, serahkan kepadaku kezaliman saudaraku. Artinya dia tuntut waktu dunia dulu si fulan ini pernah menzalimi dia. Dia minta kepada Allah bagi balik hak aku. Dalam dunia ni kalau kita zalim pada orang, kita kena bagi balik hak itu kepada tuan dia. Kalau kita tak bagi balik, itu hutang kita kepada dia hari kiamat nanti. Kita nak bayar dengan apa? Bayar dengan amal soleh. Bukan kita bawa duit. Kat dunia ni kita curi selipar orang, hari akhirat nanti kena bayar selipar. Tapi ada orang bangkit bawa selipar? Tak ada. Kena bayar dengan amal soleh. Lalu Allah Azza wa Jalla berkata kepada yang seorang lagi, i'ti akhaka mazlamatuhu, serahkan kepada saudaramu kezaliman kamu. Hamba itu menjawab, ya Rabbi, faniyat hasanati. Wahai Tuhanku, sudah habis amal soleh aku. Subhanallah. Utang banyak sangat dengan orang, kebaikan dia habis. Ya, tapi dia belum layak masuk neraka lagi. Ya. Sebab apa? Dia masih kebaikan dengan kejahatan itu hampir sama. Baik, Allah Azza wa Jalla berkata kepada yang dizalimi tadi, faniyat hasanatu akhika, sudah habis kebaikan saudaramu, dia tak boleh nak bagi apa dah denganmu. Lalu hamba yang dizalimi ini berkata, ya Rabbi, falyakhus min sayyiati wa tutrah alaihi. Ya, kalau begitu
Dia kata, wahai Tuhanku, ambillah kejahatanku dan lempar kepada dia. Ya, lemparkan kepada dia. Ya, maksudnya dua orang ni dah sama-sama 50-50. Yang dizalimi ni, kalau dia tak buang kejahatan dia, dia tak layak masuk syurga. Yang zalim ini pula, kalau dia ambil lagi baki kebaikan dia, dia terima dosa kawan dia tadi, dia juga tak layak masuk syurga. Artinya dua-dua ni sedang pada keadaan pilih, siapa nak masuk syurga, siapa nak masuk neraka. Yang dizalimi tak cukup pahala, ya. Yang zalim pula dah habis pahala, apa patut buat? Maka Allah Azza wa Jalla bertanya kepada yang dizalimi, ya, fahallaka fi khairin min zalik, apakah kamu ada benda yang lebih baik daripada itu yang kamu nak minta? Lalu dia berkata, wa mazaka ya Rabb, dia kata, apa yang kamu nak tawarkan wahai Tuhan? Allah Ta'ala berkata, irfa' ra'sak, angkatlah kepala. Mereka berdua pun melihat kepada langit. Fayarfa'u ra'sahu fa idza huwa biqasrin ajmalu ma yakun. Lalu keduanya pun melihat ke langit. Ya, mereka melihat di langit itu tergantung, terpampang istana yang cukup cantik. Ya. Maka berkatalah yang dizalimi tadi, ya Rabbi, liman hadzal qasr, wahai Tuhanku, milik siapakah istana ni? Hal huwa li nabiyyin am li syahid? Apakah ia layak untuk seorang nabi ataupun seorang syahid? Seolah-olah mereka berdua tengok istana cantik kurniaan Allah itu hanya layak untuk orang mati syahid dan hanya layak untuk para nabi. Sebab mereka tahu mereka tak cukup amal soleh. Tapi dia sempat tanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, siapa yang layak duduk kat situ? Ataupun bahasa mudah kita, berapa harga nak masuk? Allah Ta'ala jawab, ya, hadza liman yamlikus saman. Istana ini aku bagi kepada orang yang mampu membayar nilainya. Ya. Lalu hamba ini berkata, ya Rabbi, wa man yamlikus saman. Dia macam mengeluhlah, wahai Tuhanku, siapalah yang mampu bayar nilai nak masuk dalam syurga itu? Ya, Allah kata kepada dia, kamu mampu membayar nilai untuk masuk ke dalam syurga itu. Dia terkejut. Dia tengok istana cantik, hanya layak untuk Nabi, hanya layak untuk orang mati syahid. Memang dia tak layak, tapi dia tanya lagi, berapa harga nak masuk? Allah Ta'ala kata, kamu ada nilai yang kamu boleh bayar untuk masuk ke situ. Anta tamlikuhu, kata Allah, kamu mampu membayarnya. Hamba ini menjawab, kaifa ya Rabbi, bagaimana aku nak masuk dan membayarnya? Allah Azza wa Jalla menjawab, bi'afwika an akhika, dengan kamu memaafkan saudaramu. Artinya tadi dia tuntut kezaliman itu. Allah Ta'ala kata, kamu boleh masuk istana syurga itu kalau kamu memaafkan saudaramu. Hamba ni menjawab dengan pantas, afautu ya Rabb, afautu ya Rabb, aku sudah memaafkan dia ya Allah, aku sudah memaafkan dia ya Allah. Seolah-olah dia nak terus naik masuk syurga itu. Allah Ta'ala kata, tunggu, khuz biyadi akhika wa adkhilal jannah. Tunggu, kamu jangan masuk dulu, peganglah tangan saudara kamu itu, bawa dia sama-sama masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Kalau kita saling bermaafan di dunia, lagi besar. Ini bermaafan di akhirat pun Allah Azza wa Jalla bagi perkiraan kepada manusia. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut soal iman, ikatan kasih sayang, kecintaan, kebencian hanya kerana Allah, ia bukan benda yang semudah yang kita cakap. Tapi ia perlu dipraktik, perlu diamal, perlu dilakukan secara yang berterusan. Hanya dengan cara itu baru kita dapat bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tolong manusia kerana iman. Ya, kita benci kejahatan manusia kerana iman, bukan kerana manusia itu, tapi kerana iman kita kepada Allah tuntut perkara berkenaan. Sebab itu kita orang yang beriman kepada Allah, kita tak takut apa pun. Yang kita hanya takut kemurkaan Allah Azza wa Jalla bila kita tak buat kebaikan ataupun kita melanggar apa sahaja arahan Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.